واحد اثنين ثلاثة. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر تواب المنتقم العفو رؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت سهلا. ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير. ثم أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang mulia ini Allah kurniakan kesempatan umur. Mudah-mudahan Allah merahmati berkati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pantang silap sikit, cari point. Baik, muka surat 20 perkara 32. Ya. Perkara 32
makmum yang berbimbang dengan membaca doa iftitah dan at-ta'awudz dengan sangkanya yang kuat ia boleh menghabiskan Fatihahnya. Sini ya. Baik, saya nak baca dia mula balik. Qala musannifuna rahimahumullah wa nafa'ana bi'ulumihim fid darain amin. Makmum yang masbuk yang berbimbang dengan membaca doa iftitah dan at-ta'awudz dan pada sangkanya yang kuat bahawa ia boleh menghabiskan bacaan Fatihahnya lepas daripada selesai membaca kedua-duanya sebelum imam rukuk, maka hukumnya terdapat 3 wajah. Baik, dia angkat takbir dan disangka dia baca doa iftitah dan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebelum baca Al-Fatihah tu dia rasa kalau dia baca dia sempat habiskan Al-Fatihah. Contohnya subuh Jumaat bila imam baca surah As-Sajdah, ataupun kebiasaan dia semayang di masjid ni, dia tahu subuh memang panjang bacanya. Jadi kalau dia masuk dia sangka dia boleh habis. Ataupun imam baca surah yang panjang, Sabbihisma rabbikal a'la, imam baca amma yatasaalun kan, kata oh imam baca surah An-Naba 1 muka setengah. Jadi kalau dia angkat takbir, dia kata aku yakin boleh habis dengan membaca doa iftitah dan at-ta'awudz, aku boleh habis satu surah Al-Fatihah. Tengok tak habis, sangkanya itu tak tepat. Baik, jadi ada 3 wajah, 3 hukum terhadap orang ni, terhadap dia lah. 3 hukum terhadap dia. Ada tempat? Ada kosong? Yang pertama, hendaklah ia, yakni makmum, sempurnakan, yakni menghabiskan Fatihahnya. Jadi pendapat pertama mengatakan dihabiskan Al-Fatihah dia. Okey, dihabiskan Al-Fatihah dia. Yang kedua, hendaklah ia rukuk terus mengikut imamnya dan gugurlah bacaan Fatihahnya daripadanya. Maksudnya yang kedua, dia dikira sebagai hukum masbuk, orang yang tak sempat baca Fatihah. Dia dikira hukum masbuk, so dia tak payah baca. Dan yang ketiga, hendaklah ia membaca daripada Fatihah sekadar apa yang telah ia baca daripada doa iftitah dan at-ta'awudz. Katakanlah dia baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Tiba-tiba imam rukuk, Allahu Akbar, dia kena baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. 3 ayat. Maksudnya sukatan ayat yang dibaca itu, doa iftitah, itulah banyak sukatan Al-Fatihah yang dia kena baca. Tapi kalau dia baca habis A'udzubillahi minasyaitonirrajim, imam berukuk Allahu Akbar, dia kena baca Fatihah penuh. Ya, sebab dia dah baca penuh. Ini pendapat ketiga, mengikut kadar panjang bacaannya. Tapi kalau dia baca penuh, dia kena penuh habiskan lah. Dia kena habiskan. Dia kata, dan mengikut pendapat ini, jika bacaan doa iftitah dan at-ta'awudz lebih panjang daripada Al-Fatihah, maka tidaklah memadai, melainkan membaca Fatihah semuanya, kerana dikira taksirnya, cuainya dengan bimbangannya itu. Dia kena baca balik satu surah kalau doa iftitah itu panjang. Dan pendapat yang ketiga ini ialah lebih asah. Maksudnya pendapat ini lebih tepat. Jadi kalau orang kuat sangkanya dia boleh habis dengan dia baca doa iftitah dan auzubillah, dia boleh habis baca Fatihahnya, tapi sangkanya tak betul, maka ambil pendapat yang ketiga ni, iaitulah dia baca Fatihah sekadar panjang mana bacaan doa iftitah dia dan juga at-ta'awudz.
Baik, pindah sebelah buku satu. Al-Imam Nawawi telah menjelaskan dalam kitab Syarhul Muhadzab dengan luas lagi katanya. Maka jika kita katakan wajib atasnya makmum menghabiskan bacaan Fatihah, maka taqalluf untuk bacaannya itu adalah taqalluf dengan uzur. Maka hendaklah ia mengikuti di belakang imam menurut peraturan sembahyangnya sendiri, iaitu menyempurnakan bacaan Fatihahnya, kemudian rukuk, kemudian i'tidal, kemudian sujud hingga ia mendapat imam, dan ia diberi keuzuran daripada taqalluf dari imam dengan 3 rukun yang panjang, dan dikira ia mendapat rakaat itu. Okey. Jadinya yang ini kalau dikatakan dia kena habiskan bacaan Fatihah dia, maksudnya wajib atas dia habiskan juga Fatihah dia. Tak kira lah dia baca sikit ke, kan? Contoh dia Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi kathira. Imam pun rukuk. Bila imam rukuk, dia tak ikut pendapat yang 3. Kalau 2 ayat dia baca Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah alamin. Tapi yang ini kena habiskan juga satu surah Al-Fatihah dia. Tak sama dengan pendapat yang ketiga tadi. Maka kalaulah pendapat ini diguna pakai, maka dia dibenarkan untuk taqalluf, terkebelakang daripada imam, dengan disempurnakan rakaat itu mengikut seolah-olah semayang dia sendiri, tapi sebenarnya dia ikut imam. Macam itulah maksud dia. Dia dibenarkan. Tapi pendapat ni tak tepat dalam hal ni. Selalu yang kita buat, kita baca doa iftitah, imam rukuk, terus rukuk. Itu selalu buat. Sebab tak reti. Tak ada nombor pun dalam ni. Tak cerita ni. Dia main buat je. Baik, nak cerita dulu. Ini dah tahu hari ni, baru kita tahu sebenarnya macam mana. Yang dulu nak tambah apa dah lepas. Betul tak dulu? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira. Imam rukuk, Allah rukuk ikut. Imam rukuk. Padahal dia tak tahu dia kena baca Fatihah. Betul tak? So kita dah tahu dah cara macam mana. Dia cara nak selamatnya begini. Terus baca Fatihah. Terus dibaca benda-benda sunat. Tu je. Angkat takbir Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah alamin. Kalau dia baca terus, bila imam rukuk, dia kira masbuk. Tu je. Ini point dia yang asyik, yang sibuk sangat nak habiskan bacaan sunat ni. Dia bila dah jadi macam ni, kes-kes begini, rebut untuk dapat jemaah itu lebih utama sebenarnya, mengikut imam, daripada membuat sunat. Dia ada 2 sunat yang mesti kita kena dia kena ada balance. Kena balance kan. Kadang dua-dua tu benda yang perlu kita buat, tapi kita tengok mana yang lebih baik kita buat. Contoh macam kita orang yang sentiasa melazimi puasa Isnin dan Khamis. Tiba-tiba sahabat dari jauh datang, tak pernah berjumpa dengan kita, meraihkan tentang dia datang rumah kita nak bersembang kita, tapi kita orang yang sentiasa puasa Isnin dan Khamis. Jadi apa yang lebih baik untuk dia? Raihkan dia. Tapi kalau jiran belakang rumah kita yang memang setiap hari datang rumah, tak puasa kita, maksudnya ni raihkan tamu saja. Jiran belakang rumah kan, minta nak ulam sikit apa semua, bagi setiap pagi asal bagi ulam dia menyembang kat dapur. Atau bila nak puasanya, ada. Ini cerita tetamu khas daripada jauh yang kita jarang jumpa. Sebenarnya kita kena dahulukan berbuka puasa tu. Okey, nampak? Ada 2 benda sunat atau benda yang baik, kita kena tahu, kita kena balance kan. Yang mana yang kita kena utamakan, yang mana kita kena tinggalkan.
Macam solat. Solat ni hak siapa? Hak Allah. Betul tak? Ibadat hak Allah. Solat fardu hak Allah. Solat sunat hak Allah juga. Maksudnya kita solat ni semua hak Allah ibadat. Bila solat fardu, mak panggil saya contoh, saya nak nyahut tak nak solat fardu tu? Tak. Tapi bila saya sembahyang sunat, mak saya sahut, saya kena sahut tak? Saya kena sahut, saya kena berhentikan solat sunat tu. Sebab apa? Walaupun dua tu sunat, mak, tapi dalam hal ni panggilan mak itu lebih utama. Kita kena nyahut. Itulah. Kita kena berhentikan solat. Sebab solat sunat kita boleh buat bila-bila. Entahkan mak minta tu lebih penting, sebagai contoh. Tapi kalau fardu tidak ya. Perbuatan sunat banyak sangat. Contoh, baca Bismillahirrahmanirrahim, apa hukumnya? Sunat, kecuali wajib pada Fatihah dalam mazhab Syafi'i. Yang lain semua hukumnya al-mandub. Al-mandub maknanya sunat. Nabi pun Nabi pun akan mula apa saja yang Nabi buat, Nabi akan mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan Nabi mulakan yang kanan. Bismillah kanan, Bismillah kanan. Baik, kalau kita buat Bismillah kanan ni, apa yang kita dapat pada sunnah yang sunat hukumnya. Tapi boleh jadi haram. Makan babi dengan Bismillahirrahmanirrahim, ini haram. Mencuri duit masjid, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Pemandu. Bukan suami nunggu isteri dalam kereta. Tak. Itu boleh juga. Mendahulukan sunat. Orang lain dah nunggu lama berjam-jam. Kita sunatkan dulu. Jadi maksudnya naik bas, tengok ramai tak naik-naik, maksudnya bas menunggu, kita buat yang sunat. Dia solat tu sah, dia berdosa disebabkan dia menyusahkan orang lain. Itu je. Dia sunat, solat sunat tu sah je. Tapi yang ni dia berdosa disebabkan dia menyusahkan orang lain. Macam orang yang berniaga ketika solat Jumaat, membeli belah ketika solat Jumaat, lelaki, perempuan tak apa. Membeli ketika solat Jumaat tu haram perbuatan membeli, tapi jual beli tu sah. Jual beli sah. Sebab dia cukup dengan rida bainal muta'aqidain. Ada aqdul muawadah, ada persetujuan bagi duit ambil barang. Tapi perbuatan itu haram. So yang sah, jual beli itu sah. Macam solat tadi lah. Dia menyebabkan dia berdosa. Bila berdosa tu jadi haram lah. Dia tak boleh buat menyebabkan menyusahkan orang lain. Tapi solat itu sah je, tak salah. Saya kalau bab pahala ni, saya tak kerti nak jawab daripada dulu lagi. Orang kalau tanya saya tak bab pahala, itu saya tak kerti nak jawab. Memang saya tak pandai. Bila saya sebut dosa, saya sebut dia berdosa disebabkan menyusahkan orang lain, tu je. Habis pahalanya dapat berapa ustaz? Saya tak kerti nak jawab. Kalau saya cikgu, senang bagi markahnya tak? Tak boleh. Macam saya di pejabat kan, saya betul time bila yang saya nak solat duha. Ini menyebabkan orang panggil Assalamualaikum. Saya kalau solat duha, orang bagi salam, saya kena berhenti solat duha. Sebab tugasan saya. Kita kena faham tu. Banyak orang silap. Tunggu kejap ya, saya nak sembahyang duha. Sembahyang duha itu pun menjadi, kalau dia marah nak menunggu-nunggu, kita berdosa sembahyang duha.
Saya cerita pahala perbuatan solat itu sah. Nak ceritanya kalau lengkap, kalau cukup besar dengan berwuduk. Cuma perbuatan dia buat tu dia berdosa disebabkan ada yang lebih utama lagi. Kalau nak kata berdosa solat, perbuatan dia tunaikan solat tu dalam keadaan berdosa, dia menyebabkan tanggungjawab dia yang utama tu. Tapi solat tu sah. Dia panggil haram, bahasa Arab dia panggil haram bijiwarih. Bahasa Arab dia panggil bijiwarih. Bijiwarih. Haram bijiwarih. Itu bahasa Arab dia tulis. Apa maksud haram bijiwarih? Bijiwar ni maksud jar. Jar ni maksudnya jiran. Haram tu tepi-tepi tu haram. Maksud bahasa Arab dia panggil haram. Saya buat alif tu haram. Huruf tukar pada depan tu pada atas. Haram. Haram bijiwarih ni maksudnya dia perbuatan tu sah. Tapi ibadat itu sah, tapi perbuatan ketika itu yang jadi haram. Macam tu lah. Jangan tak faham betul. Banyak orang tak faham. Betul? Okey, jelas Sama macam soalan bagus. Sama macam kalau kita solat di airport, international airport. Ketika itu solat subuh tinggal hujung-hujung waktu, ataupun solat subuh dah habis waktu, semaim jemaah. Kita qada ramai-ramai kan. Semaim subuh qada ramai-ramai jemaah. Contoh naik flight. Dah bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Orang Melayu tahulah wiridnya panjang no, berlagu lah apa bagai. Itu pun boleh jadi haram perbuatan. Saya kalau semain di airport, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, saya terus bangun. Saya tak ada apa pun, istighfar ke doa sendiri. Airport tak sesuai, orang ramai nak solat. RNR pun sama. Tu kena faham RNR. Kawan ni berdiri, tunggu belakang. Kita sehingga kan melambat-lambatkan solat, itu pun boleh menjadi haram perbuatan kita. Orang ramai menunggu nak solat. Sama lah kaedah tu. Sama juga ketika solat Jumaat. Khutbah tengah azan, tengah khutbah kedua, ataupun nak habis dah, kita ambil uduk dengan basuh 3 kali, dengan lambat, dengan berzikir lah pelbagai kat paip uduk tu. Orang lain tengah menunggu. Sama juga. Perbuatan itu jadi sunat diulangkan basuhan sebanyak 3 kali. Tapi bila dah jadi begini, cukup sekali bagi orang lain. Termasuklah kalau air dicatu, sikit sangat air. Sini kita tak ada lah, kita ni bebas air banyak. Contoh hidup negara yang air dicatu. Contoh di Jordan. Jordan air catu tu. Seminggu sekali je air naik. Kering tangki tu habis. Kawan kadang dah pesan dah, kita kalau musim sejuk ni kalau air catu ni mandi tak salah setiap hari, mandi 3 hari sekali cukup lah. Kadang-kadang kami kalau musim sejuk mandi seminggu sekali. Tak busuk. Memang tak busuk. Baju pun tak tukar 2 hari tak apa. Tapi betul memang tak busuk. Saya pernah hidup negara musim sejuk, saya tak mandi seminggu. Memang okey. Badan kita tak peluh. Seminggu tak mandi. Itu sebab Nabi kata dalam ni, sekurang-kurang sekurang-kurang taharah atas seseorang itu mandi seminggu sekali, kan Nabi sebut. Jumaat. Itu sebab bila ada kawan-kawan yang dia mandi setiap hari, bila buat mesyuarat rumah kena bantai. Kamu tahu tak, kamu mandi setiap hari ni, kamu penting diri, memang kena bantai. Kalau dia mandi, habislah air. Kita nak basuh tangan lagi, nak buang air besar, buang air kecil, itu lebih utama. Basuh baju pun seminggu sekali. Kita orang tak, sebab dia air bila masuk tu, masa tu basuh baju. Dia masuk lebih kurang 5 jam.
Dia penuh air tangki tu. Masuk penuh, oh air dah masuk dah. Okey, basuh baju, begini-gini basuh baju kan. Lama-lama air tu akan penuh, dia stop lah. Oh, hidup negara Jordan begitulah. Dah duit mahal, air tak ada. Ya. Okey. Faham ya? Baik. Itu pun dia jadi, perbuatan tu jadi haram. Itu benda harus yang jadi haram. Sama juga. Nyusahkan orang lain. Okey. Bersalahan jika ia, okey, situ ya. Bersalahan jika makmum itu tidak menyempurnakan bacaan Fatihah, bahkan ia rukuk dengan sengaja. Bersalahan jika makmum tidak menyempurnakan bacaan Fatihah, bahkan ia rukuk dengan sengaja, padahal ia mengetahui batallah sembahyangnya kerana ia meninggalkan bacaan Fatihah itu dengan sengaja. Jadi ini dalam hal sama, sambungan dia. Kalau dalam hal ni dia tahu kalau dia rukuk, dia tak sempurnakan bacaan Fatihah dia, dengan sengaja dia tak baca, dan dia tahu batal dia tinggalkan saja, maka batal lah solat dia. Ini adalah hal yang pertama sambunganlah samalah. So dalam yang pertama ni dia kena habiskan bacaan Fatihah dia. Kalau dia sengaja tinggalkan Al-Fatihah dia, maka batal lah solat dia. Bersalahan jika kita katakan, ini maksud yang kedua, wajib makmum rukuk, maka rukuk ia serta imam, nescaya gugurlah daripadanya bacaan Fatihah, dan dikira baginya mendapat rakaat itu. Ini yang nombor 2 tadi sebelah tu. Jadi maksudnya kalau kita kata wajib makmum rukuk, maka dia rukuklah ikut imam dan gugur bacaan Fatihah dia. Maka kalau ia makmum berbimbang dengan menyempurnakan bacaan Fatihah selepas imam rukuk, ini sekali, maka kalau makmum berbimbang dengan menyempurnakan bacaan Fatihah selepas imam rukuk, maka adalah ia melakukan taqalluf dengan ketiadaan uzur. Dan terus maka jika ia didahuluinya oleh imam dengan rukuk, dan terus ia membaca Fatihah, kemudian mendapat ia akan imamnya dalam i'tidal, maka makmum tidak mendapat rakaat itu kerana ia tidak mengikut pada kebanyakannya. Faham tak ni? Baca ke tak baca? Yalah, baca tak faham, biasalah tu. Saja tanya baca ke tidak. Dia sampai di masjid tu imam sedang rukuk, dia tak rukuk, dia baca Fatihah. Ni kes dia. Tadi sampai imam baca surah, dia baca doa iftitah, lepas tu imam rukuk, dia baca habis kan. Tapi dia sampai dalam keadaan imam dah rukuk, tapi dia saja-saja dia baca Fatihah. Ini kes apa? Kes sepatutnya dia masbuk, dia terus rukuk, tapi dia baca Fatihah. Dia berbimbang membaca Fatihah ketika imam rukuk. Ini kes lain pula, dicampur.
Dia sibuk. Dia ni sibuk. Menyibuk je. Ini sibuk. Maksudnya sibuk. Sibuk ni dia takut untuk tinggalkan Fatihah. Dia sibuk, dia asyik, dia bimbang, samalah. Jadi maksudnya imam sedang rukuk, dia angkat takbir Allahu Akbar, sepatutnya dia rukuk, tapi dia tak rukuk. Dia buat apa? Dia baca Fatihah. Dan dia mendapati imam ketika i'tidal. Maksudnya imam dah i'tidal, dia rukuk baru dia i'tidal. Maksudnya dia tak sempat untuk rukuk bersama dengan imam, maka dia tak dapat rakaat itu. Ini penjelasan bersalahan dengan kaedah masbuk yang dapat rakaat dengan imam. Bila imam rukuk, dia terus rukuk. Yang ini dia tak ada rukuk, terus dia sibuk baca Fatihah. Faham? Boleh ya? Demikianlah ditasrihkan, dijelaskan dengannya oleh Imamul Haramain dan Ashab. Okey, baik. Dan adakah batal sembahyangnya apabila kita katakan mengikut pendapat mazhab bahawa taqalluf dengan satu rukun itu tidak membatalkan sembahyang? Maka pada masalah ini ada dua wajah pendapat yang diceritakan oleh Imamul Haramain dan para ulama yang lainnya. Dan yang terlebih asal di antara dua wajah itu ialah tidak batal sembahyangnya, seperti mana makmum yang bukan masbuk. Manakala wajah yang kedua pula ialah batal sembahyangnya, kerana ia tinggal ikutan imam pada perkara yang membawa luputkan rakaat dengannya. Maka adalah perbuatan itu seperti taqalluf dengan satu rakaat. Baik, ini ada perbahasan sikit. Adakah terjejas solat dia dengan dia meninggalkan satu rukun yang menyebabkan dia ini taqalluf secara uzur? Mana nak sebut ni? Taqalluf ni dia ke belakang. Ya. Di dalam hal ni, pendapat yang ketiga tadi, pendapat yang pertama mengatakan, pendapat yang kedua mengatakan dia boleh tinggal terus bacaan Fatihah dia, kan? Dia terus rukuk. Pendapat yang ketiga, pendapat yang pertama, dia baca Fatihah dia, habiskan. Pendapat yang ketiga, baca sekadar apa yang dibaca pada sunat. Okey. Jadi sini ada perbahasan, adakah batal solat seseorang itu sekiranya dia terkebelakang dengan satu rukun itu menyebabkan dia tidak ikut perbuatan imam. Maksudnya dia ni masbuk. Masbuk ni kalau imam rukuk, dia kena rukuk. Okey. Kalau muwafiq, dia tak sempat baca, bukan tak sempat, dia mengelamun dalam solat. Bila imam rukuk, dia lupa baca Fatihah, dia kena buat apa? Baca Fatihah. Dia boleh terkebelakang sehingga berapa rukun fi'li? 3 rukun fi'li yang panjang. Tapi kalau masbuk, imam rukuk, dia terus rukuk. Kalau imam rukuk, dia tak rukuk, imam i'tidal,
baru dia rukuk. Ini ada perbahasan sama ada batal ataupun tidak. Kita dah bahas dah. Tapi dalam hal ini, dia sibuk membaca yang sunat, dia sibuk membaca yang sunat, dia masuk ketika imam sedang baca surah, dia sibuk baca yang sunat. Bila imam rukuk, adakah dia kena rukuk terus atau dia baca Fatihah sehingga menyebabkan dia taqalluf, terkebelakang, sehingga dia buat solat sunat, solat dia tu terus tanpa mengikut imam. Maksud dia ambil hukum seperti orang yang muafiq. Yang mana orang muafiq yang tak sempat baca Fatihah, bila imam rukuk dia tak rukuk, dia ada kebebasan sehingga 3 rukun fi'li. Adakah kes ini boleh ikut kes tu? So ada 2 pendapat. Pertama kata tak boleh, kedua kata boleh. Tu maksudnya. Ya, dah betul yang kedua tu. Boleh. Sebab apa? Sebab pada sangkaan awal dia sempat baca Fatihah. Itu dia punya tajuk dia. Kalau sangkaan awal dia tahu dia tak sempat baca Fatihah, memang batal sembahyang dia. Itu okay dia. Dia tahu dah bila imam baca qul huwallahu ahad, Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah bukan wasil. Dah tahu qul huwallahu ahad, henti lah. Memang tak sempat. Apa dia? Kena faham, itu juga kena faham bab sunat ni dalam solat macam mana. Baik, bila dia, kalau kaedah masbuk, makmum yang masbuk, bila imam rukuk dia kena rukuk betul. Baik. Tapi dia ni masbuk, tapi dia sibuk baca yang sunat, imam rukuk dia tak rukuk. Dia terus bacaan dia Fatihah sehingga dia dapat imam. Baik, dia ada perbahasan. Adakah dia ni batal ke tidak? Yang mengatakan pertama kata tak batal. Dia diberi keuzuran seperti orang yang muwafiq. Dalam dia kata, tengok, maka pada masalah ini, tengok, maka pada masalah ini ada 2 wajah pendapat yang diceritakan oleh Imamul Haramain dan para ulama yang lainnya. Dan yang terlebih asah di antara keduanya, dia kata apa? Tidak batal sembahyangnya. Okey. Seperti mana makmum yang bukan masbuk. Itu saya kata tadi. Makmum yang bukan masbuk, dia masbuk tapi dia ambil hukum seperti bukan masbuk. Sebab apa? Sebab pada sangkaan awal dia, kalau dia baca buat sunat ni, dia sempat bersama dengan imam. Maksudnya dia dengar imam baca surah panjang. Amma yatasaalun. Imam panjang. Anin naba'il azim. Allahu akbar. Ganjil lah kawan. Kawan dah baca panjang. Dia dah baca doa iftitah. Kes ini, walaupun dia dah keadaan masbuk, dia ambil seperti orang muwafiq yang tak sempat habiskan Fatihah, dia boleh sehingga tak lebih 3 rukun fi'li. Itu pendapat yang tepat. Yang satu lagi pendapat kata apa? Batallah sembahyang tu. Bahawa dia kata apa? Manakala wajah yang kedua pula ialah batallah sembahyangnya. Kerana ia tinggal ikutan imam pada perkara yang membawa luputkan rakaat dengannya, maka adalah perbuatan itu seperti taqalluf dengan 1 rakaat. Kalau dia imam rukuk dia tak rukuk, imam i'tidal dia tak i'tidal, ataupun dia tak sempat, dia taqalluf, maksudnya dia terkebelakang terus, maksudnya dia tak sama dengan imam pada 1 rakaat terus. So dia kena tambah rakaat itu. Bukan taqalluf pada rukun, taqalluf pada rakaat. Bila taqalluf pada rakaat maknanya adalah dia tak dapat rakaat itu. Kalau taqalluf rukun, dia kena settlekan rukun. Taqalluf rakaat, dia kena settlekan rakaat itu pada sebelum dia bagi salam, imam bagi salam, lepas imam bagi salam dia kena tambah rakaat. Itu maksud dia.
Maka jika kita berkata batal sembahyangnya itu, nescaya wajiblah ia memulakan sembahyangnya semula. Itu sebab belakang tu ada kata batal sembahyang kan. Bila batal memang dia tak boleh teruskan solat, dia kena batalkan terus sembahyang tu, kena buat balik. Kalau dia kata batal, kalau di atas ni kata batal, kena buat balik. Bila terlintas aku ni batal ke, kena recall balik dalam solat. Apa benda yang menyebabkan batal ke tidak. Jangan saja-saja je. Tak boleh. Dia macam ni, konsep nak batal, okey, kita nak ukur diri kita nak batalkan solat atau tak batalkan solat ni apa benda? Pertama, tak lengkap syarat sah. Kalau syarat sah tak lengkap, memang kita kena batalkan solat. Allahu Akbar. Kiblat ni ke mana? Sana ke sana? Ke belakang? Macam ini dia kena batalkan solat dia. Sebab dia was-was ni, kena check balik. Aku tadi ambil wuduk ke tak ambil wuduk? Tadi sembang kentut ke tidak? Batal. Sudah, pergi ambil wuduk. Dia was-was pada yang syarat sah. Semayang orang lelaki kan, orang lelaki satu jangan pakai kain lama-lama, nanti cari belakang. Kain aku ni koyak ke? Rasa macam berangin masuk ke belakang. Batalkan sembahyang. Tengok dulu kain tu. Okey, nampak? Jadi benda yang kita was-was pada syarat sah, kita boleh batalkan segera. Dan kalau pada rukun kita syak pada rukun, apa kita nak buat? Kalau rukun tu hampir, kita patah sikit belakang. Tapi kalau rukun tu jauh, tak boleh patahkan balik belakang, kita ambil pendapat kita tak kira rakaat itu, tambah satu rakaat. Setuju sampai? Yes. Kalau jauh sangat sampai 3 rukun, kalau 2 rukun tak apa lagi. Ya. Contoh 2 rukun, dia rukuk, iktidal. Dalam iktidal tu baru disedar, aku lupa baca Fatihah. Baca Fatihah. Iktidal itu dikira sebagai qiyam balik. Lepas tu rukuk balik sekali. Macam tu lah. Kalau ke belakang dah sujud yang kedua baru teringat, aku baca Fatihah ke tadi? Tak nak patah balik qiyam. Tak, teruskan saja. Dikira rakaat itu tak dikira. Macam tu lah. Terus lagi selamat lah. Sikit. Yang mana kita boleh ke belakang. Boleh tak sekejap? Saya nak habis sikit lagi. Maka jika kita berkata batal sembahyangnya itu, nescaya wajiblah ia memulakan sembahyangnya semula, dan haram hukumnya ia meneruskannya. Bila kata batal, batal lah, serta ia mengetahui dengan batalnya sembahyangnya itu. Persalahan jika kita kata tak batal sembahyangnya itu, maka berkata al-imam, ia tidak sayugia rukuk, kerana rukuk itu tidak dikira baginya. Misalnya kita tidak batal sembahyang, tapi hendaklah ia terus turun sujud serta imam, dan jadilah ia seolah-olah sekarang baru mendapat imam, dan rakaat itu tidak dikira baginya. Demikianlah penjelasan di sini. Baik. Jadi kalau al-imam Haramain dia disebut, kalau kita tak dikira batal, atau nak dikira tak batal, dia terus rukuk. Kalau batal kena habis tu. Dia ada 2. Dia ni batal ke tak batal? Dia ni batal solat. Dia ni tak batal solat. Dia boleh terus ikut imam. Maksudnya rakaat tu tak dapat. Contoh bila dia qiyam, dia contoh macam bila dia qiyam, dia baca Al-Fatihah,
Imam rukuk, imam i'tidal, dia tak selesai baca Fatihah dia, contoh kan. So apa dia buat? Bila masa sujud, dia terus sahaja sujud. Ada kes yang sebelah di belakang. Bila dia turun sujud terus, dia tak batal solat, tapi rakaat tu tak dapat. Dia ada perbahasan. Tak batal solat, rakaat tu dapat, terus ikut perbuatan imam. Pertama. Kedua, batal solat. Bila sebut batal solat, dia memang kena batalkan terus, tanpa bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab memang dah tak sah dah solat dia. So dia kena batalkan terus. Itu istilah batal. Kalau istilah dia kata apa? Tak batal, kerana hal ni dia terus ikut perbuatan imam. Ikut perbuatan imam. Itulah. Maksudnya dalam hal ni, penentu dia tu dapat rakaat pada bersamanya ia dalam rukuk dengan imam. Betul? Tapi bila imam rukuk, dia tak sempat rukuk. Imam i'tidal dia tak sempat. Imam sujud, dia tak payah rukuk. Dia terus saja sujud. Dan rakaat itu tak dikira baginya, ditambah balik rakaat itu. Itu maksud dia. Kalau batal, ni dalam perbahasan batal Kalau batal, dia batal terus. Gitu. Jadi dalam perbahasan ini, yang lebih tepat adalah tidak batal solat. Cuma ulama ada 3 pendapat. Yang pertama, baca Fatihah penuh. Kalau baca Fatihah penuh, pendapat pertama, dia teruskan saja mendapat imam pada rukun, jangan lebih 3 rukun fi'li. Pertama. Kedua, tinggalkan terus imam menanggung Fatihah dia. Ketiga, baca sekadar panjang mana dia baca doa iftitah. So inilah perbahasan dia. So pening-pening sebelah tu, kita point kita di sini, kalau kita sangka kita baca doa iftitah dan auzubillah, kita sempat habis baca Al-Fatihah, tapi kita tengok tak sempat sebab imam dia baca sikit, kita ingat baca panjang, maka kita baca kadar bacaan doa iftitah kita, kemudian kita rukuk. Dan boleh terkebelakang walaupun 3 rukun fi'li. Okey, boleh? Jelas? Okey, wallahualam. Dah lah tu. Makmum tidak sempat membaca Fatihah kerana berbimbang dengan menegur bacaan imam dan membaca ni makmum yang asyik nak cari salah imam je. Tak adalah dia tegur imam. Kita bahas bab ni. Baik, apa soalan tadi? Pelupa. Dia lupa, pada kes lupa rakaat, dia kaedahnya dia ingat balik lepas tu yang dia kurang ke yang dia lebih. Buatlah. Tak apa. Ya. Sekejap, saya ulang balik soalan supaya orang belakang tahu. Soalannya adalah, pada rakaat pertama dia buat tahiyat awal. Yang ini pelupa yang teruk lah. Selalunya orang tak lupa rakaat pertama. Rakaat pertama dia buat tahiyat awal. Bila dia bangun rakaat kedua tu, baru dia teringat, ish, aku silap, tahiyat awal patut rakaat kedua. Dia buat rakaat pertama. Rakaat kedua tu nak buat tahiyat awal ke tidak? Buatlah. Sambung. Okey, soalan kedua. Tapi dia susah bagi ya.
Soalan kedua. Orang yang sama ni. Orang yang sama dengan orang lain. Orang yang sama. Tak, maksud saya dalam solat yang sama. Ada. Okey, orang lain lah. Okey. Soalan okey. Kedua. Jap. Rakaat kedua, rakaat pertama tak buat tahiyat awal, rakaat kedua buat tahiyat awal tak? Okey, rakaat ketiga buat tahiyat awal sebab dia ingat tu rakaat kedua. Baru sebenarnya dia dah buat 2 kali tahiyat awal. Maksudnya dia ni keliru identiti. So macam ni kesnya, tak apalah, dia teruskan je lah. Nanti sujud sawi je lah. Tak apalah. Tak, rakaat keempat lah. Tak akhir. Tapi dengan syarat dia yakin dia teringat. Aku 2 kali dah buat ni. Dia memang teringat. Bukan dia dah buat ke belum? Ini lain kesnya. Ini syak. Tak apalah, teruskan je sujud sawi. Tahiyat akhir ya. So ada 3 tahiyat untuk dia. Tahiyat rakaat kedua, tahiyat ketiga, tahiyat keempat. Macam mana boleh? Agak dia recall balik. Ibu kita panggil. Ya, bagi salam. Tu adatnya bagi salam. Ya, betul. Ya. Suami, betul. Kalau kalau tak nampak sembahyang. Betul. Kita biasa buka pintu untuk dia balik kan. Dan kita tengah solat sunat. Kita nak pergi buka pintu. Ya? Lepas tu kita sambung balik solat sunat. Buatlah balik. Maksudnya batalkan tadi. Batalkan tadi. Kita start yang baru. Buat start yang baru. Kalau dah tak sempat yang baru pun, biar je lah. Termasuk tak sempat yang baru je lah. Tak apa. Pahala dapat tu. InsyaAllah pahala. Ya, Cikgu Zahra. Maksudnya confuse rakaat ketiga ke rakaat kedua? Jadi 5. Okey. Itu betul lah tu. Sebab ini dalam keadaan syak. Betul. Sujud sawi sunat je. Kalau tak buat sujud sawi pun tak apa. Tapi kalau ingat buat sunat je. Buat sujud sawi tu sunat je hukum dia. Betul, kaedah tu betul. Satu lagi. Okey, bis sujud yang kau apa? Okey. Duduk antum sujud. Confuse. Kita ni duduk antum sujud ke tahiyat akhir? Maksudnya gini, aku ni sujud baru sekali ke baru 2 kali? Macam tu. Okey, macam mana nak buat? Sujud je. Bila was-was, saya pernah jadi juga. Sampai orang tegur, saya sujud 3 kali tadi. Oh ya ke? Aku terlupa, aku sujud sekali ke 2 kali. Saya akan ambil kaedah bila kita lupa, kita ambil kaedah kurang, yakin yang kurang. Walaupun orang dah tegur, kamu sujud 3 kali tadi. Okey. Ya. Duduk sujud ke 2 kali lah. 2 kali lah tu. 2 kali lah. Bagi tu lupa. Okey. Sekejap ya. Makcik tu tadi nak tanya. Sekejap tu. Okey, sini.
Buka Facebook boleh tak? Saya tak nampak mulut lah. Saya tak nampak, kan tak faham soalannya. Tak apa, sunat. Sunat. Okey. Waktu haram buat solat sunat, ya. Solat sunat yang sebab datang dulu. Sebab datang kemudian. Sebab datang dulu maksudnya dia ada satu. Solat sunat yang dibenarkan dibuat pada waktu haram ni adalah sebab datang kemudian. Contoh, musafir. Contoh lagi, solat sunat khusuf, solat sunat gerhana matahari selepas asar, sebab datang kemudian. Solat sunat tahiyatul masjid, sebab datang kemudian. Solat sunat tak boleh. Solat sunat wudu, dia solat wudu, nanti saya tinggal dulu. Pasal wudu. Solat sunat ihram khilaf. Tapi saya lebih pegang pendapat solat sunat ihram tak buat. Saya lebih pendapat waktu haram tak ada di tanah haram. Ini pergi tanah halal, ambil niat miqat di Tan'im tu. Masa kita niat, kita kan niat di tanah halal, niat miqat. Jadi bila niat tanah halal tu, kita buat niat tu pada waktu asar. Dia niat di tanah haram ni boleh tak? Boleh tak niat tanah haram? Boleh pada haji je. Haji saja niat di tanah halal, tanah haram. Tak boleh. Tak boleh. Sebab datang dulu. Maksudnya kita saja buat. Ni sebab datang kemudian ni macam tahiyatul masjid lah. Masuk masjid, kita memang masuk masjid, kita masuk pada waktu lepas asar. Memang boleh buat solat tahiyatul masjid. Bersebab, sebab datang kemudian. Termasuklah sunat ihram tadi tu memang ada khilaf. Tapi saya lebih pegang kepada jangan buat itu lebih baik. Sebelum tolak agak-agak dekat-dekat kita nak tolak tu, kita buatlah di rumah. Boleh je nak buat awal. Dia tak menjarab. Bukan masa tak menjarab. Dia betul dah hampir-hampir aku nak keluar dah tak ada apa lagi dah. Ini buat nak masak lagi lah, apa basuh kain. Dah, dia betul-betul nak keluar rumah tu. Betul. Ya, soalan ni. Saya tak boleh lama Ustaz Khidi dah nunggu. Boleh simpan soalan tak? Dia mana tak sabar nak teranum. Apa soalan tadi? Boleh saya tanggung minggu depan ya? Boleh tak ya? Boleh, insyaAllah. Sian Ustaz Khidi tunggu. Okay, sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah bil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhaman tafarraqan min ba'di tafarraqan ma'suma. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah bil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.